Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jumlah peruntukan yang diterima sesuatu kumpulan masyarakat tidak harus dijadikan polemik kerana setiap pembangunan dilaksanakan adalah adil dan saksama menerusi pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Pembentangan usul RMK-13 di Dewan Negara pada Isnin, Anwar berkata, Kerajaan Madani sentiasa komited memastikan setiap kaum termasuk Melayu, Cina, India, Bumiputra Sabah dan Sarawak, orang asli, wanita, orang kurang upaya, OKU dan belia menerima manfaat mengikut keperluan. Saya sangat tidak senang dengan polemik sedemikian kerana ia memberikan gambaran seolah-olah orang Melayu sudah selesa, begitu juga masyarakat India atau Cina. Maka, jangan pertikai apabila sesuatu kaum menerima manfaat lebih tinggi. Itu berdasarkan keperluan, bukan kaum. Kalau nak minta kemudahan untuk masyarakat India, silakan. Orang Melayu majoriti di negara ini dan yang miskin majoritinya juga Melayu. Jadi sebab itu kita harus memberikan tumpuan, katanya. Beliau berkata contohnya peruntukan sumbangan tunai rahmah, STR dan bantuan sumbangan asas rahmah, SARA yang disalurkan secara inklusif, hampir 57% penerima adalah kaum Melayu, manakala Bumiputra Sabah 7,57% dan Bumiputra Sarawak pula 6,23%. Pada masa sama, beliau berkata masyarakat India pula menerima bantuan melalui pelbagai saluran, termasuk STR dan SARA sebanyak RM972 juta dan jaminan perumahan RM2,5 bilion. Semasa membentangkan usul itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menggariskan 9 prakarsa utama RMK-13 termasuk pemerkasaan sosial berteraskan insan madani, kos sara hidup, pemerataan agihan ekonomi, pemulihan pendidikan dan perumahan rakyat. Selain itu turut melibatkan pembangunan wilayah dan desa, daya saing industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHV, serta pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI, serta perkhidmatan kerajaan telus, tangkas dan tuntas. Sementara itu, Anwar berkata usul pelaksanaan RMK-13 yang dibentangkan pada Isnin akan dipantau secara berterusan bagi memastikan setiap projek dan inisiatif memberi impak nyata kepada rakyat. Beliau tidak mahu RMK-13 sekadar menjadi dokumen perancangan, sebaliknya perlu menjadi pelan tindakan yang dapat dilaksanakan secara berkesan dan telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jumlah peruntukan yang diterima sesuatu kumpulan masyarakat tidak harus dijadikan polemik kerana setiap pembangunan dilaksanakan adalah adil dan saksama menerusi pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Pembentangan usul RMK-13 di Dewan Negara pada Isnin, Anwar berkata, Kerajaan Madani sentiasa komited memastikan setiap kaum termasuk Melayu, Cina, India, Bumiputra Sabah dan Sarawak, orang asli, wanita,
orang kurang upaya OKU dan belia menerima manfaat mengikut keperluan. Saya sangat tidak senang dengan polemik sedemikian karena ia memberikan gambaran seolah-olah orang Melayu sudah selesa, begitu juga masyarakat India atau Cina. Maka, jangan pertikai apabila sesuatu kaum menerima manfaat lebih tinggi. Itu berdasarkan keperluan, bukan kaum. Kalau nak minta kemudahan untuk masyarakat India, silakan. Orang Melayu majoriti di negara ini dan yang miskin majoritinya juga Melayu. Jadi sebab itu kita harus memberikan tumpuan, katanya. Beliau berkata contohnya peruntukan sumbangan tunai rahmah, STR dan bantuan sumbangan asas rahmah, SARA yang disalurkan secara inklusif, hampir 57% penerima adalah kaum Melayu, manakala Bumi Putra Sabah 7,57% dan Bumi Putra Sarawak pula 6,23%. Pada masa sama, beliau berkata masyarakat India pula menerima bantuan melalui pelbagai saluran, termasuk STR dan SARA sebanyak RM972 juta dan jaminan perumahan RM2,5 bilion. Semasa membentangkan usul itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan turut menggariskan 9 prakarsa utama RMK13 termasuk pemerkasaan sosial berteraskan insan madani, kos sara hidup, pemerataan agihan ekonomi, pemulihan pendidikan dan perumahan rakyat. Selain itu turut melibatkan pembangunan wilayah dan desa, daya saing industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHV, serta pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI, serta perkhidmatan kerajaan telus, tangkas, dan tuntas. Sementara itu, Anwar berkata usul pelaksanaan RMK13 yang dibentangkan pada Isnin akan dipantau secara berterusan bagi memastikan setiap proyek dan inisiatif memberi impak nyata kepada rakyat. Beliau tidak mahu RMK13 sekadar menjadi dokumen perancangan, sebaliknya perlu menjadi pelan tindakan yang dapat dilaksanakan secara berkesan dan telus.